Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar semua, minggu ni kita sambung lagi tajuk seterusnya, iaitu tajuk 9.7 iaitu Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak ataupun NAM ataupun NAM ni dipanggil juga sebagai negara-negara berkecuali negara yang berkecuali Tajuk 9.7 iaitu Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak ataupun negara-negara berkecuali dipanggil sebagai NAM. Ini logo NAM jadi bila pelajar belajar bab ni, pelajar akan dapat menjelaskan penglibatan Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak NAM. Apa pergerakan Malaysia dalam ni jadi kita ketahuilah lepas ni kita akan belajar satu persatu Sebagai pengenalannya, yang pertamanya, selepas negara kita merdeka, Malaysia ni mengamalkan dasar yang pro-barat. Jadi dasar kita ialah dasar pro-barat. Kita masih lagi mengamalkan dasar pro-barat sebab kita merdeka dengan barat. Jadi kita kena pro-barat menolak untuk bersikap neutral dan sertai sebarang pakatan negara tanpa pihak, negara terjumus dalam konflik antarabangsa. Jadi Malaysia tak nak terlibat sebab kita baru merdeka Ini yang pertama yang keduanya, dasar ini telah ditamatkan dan Malaysia mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam NAM. Jadi Malaysia mula menyertai negara-negara tanpa pihak ni, negara berkecuali penglibatan Malaysia dalam NAM membolehkan Malaysia menjalankan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekatan. Jadi berkecuali, jadi Malaysia boleh terlibat dengan semua negara. Sebab kita berkecuali kita tidak sokong komunis, tapi kita ada hubungan dengan negara komunis. Cuma negara kita Malaysia ni tidak menjalankan hubungan dengan negara Israel satu-satunya negara di dunia yang Malaysia tidak menjalankan hubungan diplomatik. Tak ada wakil diplomatik diplomat di sana. Kita tahu yang Israel ke mana tak. Jadi Malaysia tidak menjalankan hubungan dengan negara Israel Itu yang pertama. Tajuk pertama kita akan tengok pelibatan Malaysia ni, peranan Malaysia. Apa peranan Malaysia dalam NAM ni Yang pertamanya, pada April tahun 1970 Malaysia mula menyertai NAM. Jadi Malaysia menyertai NAM pada tahun 1970 bila masa tu Ghazali Syafiee, Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri, hadir dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania. Jadi sidang kemuncak pertama, sidang dia pertama tu diadakan di Tanzania ke arah perubahan dia Jadi yang keduanya, penyertaan dalam NAM bukti Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada dasar lebih terbuka asaskan prinsip neutral. Jadi prinsip Malaysia ni prinsip neutral, aman, bebas dan berkecuali. Zon aman, bebas dan berkecuali, Zohfan. Itu dipanggil Zohfan. Zon aman, bebas dan berkecuali dia panggil Zohfan. Kemudian yang ketiganya, sejak sertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Semua bidang Malaysia masuk. Yang keempatnya, kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu melibatkan negara-negara anggota NAM telah menaikkan nama negara kita kita menjadi naik Kelimanya, peranan Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM pada tahun 2003. Pengurusi NAM perjuangkan pelbagai isu masa tu. Utamanya isu dasar apartheid. Isu dasar apartheid ni dasar anak tiri kaum kulit hitam, isu Palestin dan Bosnia dan Herzegovina, serta laksanakan dasar aman dan berkecuali. Itu penyertaan Malaysia ataupun peranan Malaysia dalam NAM. Seterusnya, yang pertamanya, tuan rumah sidang kemuncak dan pengurusi. Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak dan pengurusi NAM. Yang pertamanya, 2003 Malaysia telah menjadi tuan rumah. Pada tahun 2003 ni
Malaysia menjadi tuan rumah sidang Kemuncak 6 kali ke-13. 13 tu tuan rumah. Yang keduanya dalam deklarasi ini di deklarasi KL diisytiharkan satu deklarasi dipanggil deklarasi Kuala Lumpur nyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq dan satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil lah. Jadi deklarasi Kuala Lumpur tu maknanya sikap 6 ni terhadap isu Palestin dan serangan Amerika Syarikat ke atas negara lain lah, kata Iraq. Yang ketiganya, Malaysia menjadi tuan rumah bagi sidang Kemuncak 6 bukti kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan antarabangsa. Keempatnya, tahun 2003 hingga 2006 Malaysia menjadi pengurusi 6. Masa ni Malaysia dilantik sebagai pengurusi. Bisa ni peringkat dunia ni pengurusi siapa masa tu? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi dia menaikkan nama Malaysia lah sebab Malaysia jadi pengurusi kan. Naik nama Malaysia tahun 2003 hingga 2006 di bawah Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Dia menjadi pengurusi Yang keempatnya sebagai yang kelimanya sebagai pengurusi Malaysia berusaha meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota 6 serta bekerjasama dengan 6 agar 6 ni menjadi satu organisasi yang dihormati di seluruh dunia lah. Itu peranan penting yang dimainkan oleh Malaysia sebagai tuan rumah sidang Kemuncak dan juga sebagai pengurusi 6 pernah dilantik sebagai pengurusi 6. Okey, kemudian seterusnya ialah peranan dalam bidang politik. Malaysia lantang bersuarakan isu tentang pencerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain seperti isu apartheid juga serta isu Bosnia Herzegovina lah. Yang keduanya menjadikan 6 sebagai platform menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid. Isu apartheid ni ingatlah, isu apartheid ialah isu menganaktirikan kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Kalau sekolah kulit putih, sekolah kulit hitam, keteng kulit putih, keteng kulit hitam maknanya dia anaktirikan kaum kulit hitam walaupun penduduk majoritinya kaum kulit hitam lah. Penduduk asal dia. Malaysia bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan terhadap Afrika Selatan sebab dia memperkenalkan dasar apartheid di negara dia. Jadi Malaysia menentang keraslah, lantang mengkritik menyuarakan bantahan terhadap isu apartheid tadi. Yang ketiganya, pada tahun 1992 Malaysia bangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia lah, Bosnia Herzegovina kena serai masa tu juga oleh penganas Serbia masa tu kan. Pada sidang Kemuncak 6 di Jakarta, Indonesia lah. Kalau Tuan Alai tajuk apakah isu yang dimainkan oleh Malaysia semasa sidang Kemuncak di Jakarta, maknanya isunya ialah isu serangan terhadap Serbia terhadap negara Bosnia dan Herzegovina oleh Serbia lah. Jadi kedudukan Yugoslavia, salah sebuah negara pengasas 6, digantung dan akhirnya menyebabkan kena gantung. Walaupun dia tu pengasas kepada negara 6 ni, tapi dia digantunglah sebab serangan tu. Dan yang kelima, tindakan gantung keahlian Yugoslavia ni hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota yang lain. Malaysia turut terima sejumlah pelarian Bosnia Herzegovina lah. Libat sama satu Kalau boleh faham kan? Okey, seterusnya dasar keamanan dan dasar berkecuali yang terdapat di dalam 6 lah. Apa dasar keamanan itu? Yang pertamanya, penglibatan Malaysia dalam 6, suarakan serta pandangan Malaysia yang minta agar rantau Asia Tenggara ni diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan lah. 6 tu berkecuali lah. 6 ni suatu bandar yang berkecuali. Yang keduanya, Malaysia berpedangan negara-negara besar seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat perlu akui serta tidak campur tangan atau berikan tekanan kepada negara di rantau inilah. Dan yang ketiga, tahun 1970 isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani pengisytiharan Lusaka sebagai iktizam 6 mendesak pengaraman senjata
senjata nuklear ni haramkan kawasan kita lah. Ini ada logo ni. Sidang Kemuncak di Kuala Lumpur. Maknanya dalam isu kawalan senjata nuklear ni Malaysia menandatangani pengisytiharan Lusaka sebagai iktizam 6 ni mendesak pengharaman senjata lah. Tak sedia ada senjata nuklear di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita ada zon aman bebas dan berkecuali yang dilaksanakan oleh negara-negara berkecuali. Banyak negara yang masuk dalam kecuali itu. Okey, sebagai kesimpulan tajuk kita hari ini, Malaysia ni mainkan peranan yang sangat berkesan lah dalam 6 ni antara negara-negara yang menjadi pengasas 6 lah. Kita Yugoslavia kita ada. Dan akhirnya Yugoslavia ni kena pecah sebab dia serai kan. Kemudian Jawaharlal Nehru India. Kemudian Soekarno. Kemudian ada Gamal Abdul Nasir Mesir. Kemudian Kwame Nkrumah Ghana. Asas 6 negara-negara yang terlibat dalam pengasahan 6. Kemudian yang keduanya, kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan bukan sahaja telah menaikkan nama negara tetapi juga membolehkan negara ini dihormati oleh negara lain lah. Maknanya lantang suara untuk menghormati negara-negara yang ada dalam negara 6. Yang ketiganya, sebagai rakyat Malaysia, kita harus wajar merasa bangga akan pemimpin yang berusaha mengekalkan hubungan luar dengan negara lain bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia. Maknanya kita kena banggalah. Kita ni pernah menjadi pengerusi, mainkan peranan penting, menyuarakan pandangan banyak perkara-perkara yang melibatkan pada peringkat dunia. Jadi naiklah nama negara kita lah, Malaysia. Maknanya itu kesimpulan tajuk 9.7. Jadi habis tajuk ni kita boleh bincang lah soalan kebak kau sikap berhati-hati penting dalam menghadapi cabaran. Betul lah, kita kena sentiasa ada sikap berhati-hatilah dalam menghadapi apa saja cabaran. Jangan terlalu gelojoh. Kita berhati-hati, kita baca, kita renung, kita pilih apa yang patut kita lakukan. Jangan kita bila kita terdesak kita buat tindakan yang memburukkan kita lah ataupun negara kita. Okey, seterusnya aplikasi kebaknya, sejauh manakah komitmen Malaysia dalam pertubuhan serantau maupun antarabangsa yang disertai. Maknanya Malaysia ni memang aktif lah terlibat dalam pertubuhan serantau. Banyak Malaysia masuk dalam pertubuhan serantau. Ada 6, ada PBB, ada Commonwealth dah. Lepas ni ada OIC lagi, Asia Tenggara, ASEAN lah. Banyaklah Malaysia ni. Maknanya Malaysia tu mempunyai komitmen yang sangat tinggi lah dalam pertubuhan serantau maupun antarabangsa. Dan Malaysia sentiasa dilantik sebagai setiausaha ke pengerusi ke. Maknanya menunjukkan negara kita ni sangat hebat lah di mata luar negara, di dunia lah. Maknanya kita dapat pemimpin yang berkebolehan untuk menyelesaikan masalah di peringkat dunia. Cikgu rasa setakat ini dulu untuk tajuk 9.7 ni. Lepas ni kita akan sambung pula dengan tajuk 9.8 iaitu OIC lah pula, Malaysia dalam pertubuhan negara-negara Islam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti lepas ni belajar jawab soalan-soalan yang disediakan oleh cikgu tu. Satu kau soalan objektif kau dah buat molek, jangan tak buat. Belajar dan terus belajar, insya-Allah. Usaha yang luar biasa, maka insya-Allah keputusan kita pun akan menjadi lebih luar biasa. Kita kena berusaha. Jangan takut untuk berusaha. Jangan kita tidur saja. Tak ada gabah, tak ada usaha. Jadi rugi orang tak ada usaha. Terima kasih.